guys, harap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Steffi, dan kisah yang akan saya bahas kali ini adalah kisah pembunuh berantai yang berwajah tampan dan berkarisma. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. Wanita-wanita di college di seluruh Washington dan Oregon telah hilang paling kurang seorang dalam masa sebulan, dan polis mempunyai beberapa petunjuk tentang siapa dalang di sebalik semua ini. Dalam tempoh 6 bulan, 6 wanita telah dicolek dan beberapa wanita lain telah melaporkan bahawa mereka cuba diumpan oleh seorang lelaki. Kebanyakan mangsa menggambarkan sebagai seorang yang kacak dan berkarisma. Ciri-ciri yang biasa digunakan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Satu-satunya keterangan yang dimiliki oleh pihak polis adalah bahawa wanita-wanita ini didatangi oleh seorang pemuda yang tampan dan menarik cuba mengumpan mereka ke arah sebuah kereta Volkswagen berwarna coklat. Lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai Ted. Selepas mendedahkan laporan ini kepada orang ramai, pihak polis dihubungi oleh 4 orang yang mengenal pasti lelaki tersebut. Bernama Ted Bundy. 4 orang tersebut adalah bekas teman wanitanya, kawan rapatnya, salah seorang rakannya, dan profesor psikologi yang mengajar Ted. Walaupun ia merupakan satu amaran, namun polis tidak merasakan bahawa Ted adalah suspek dalam kes kehilangan pelajar wanita tersebut, kerana memikirkan tidak mungkin seorang pelajar jurusan undang-undang tanpa rekod jenayah boleh melakukan perkara sebegitu. Perkara ini memberi manfaat kepada Ted Bundy berkali-kali sepanjang kerjayanya sebagai seorang pembunuh yang menyaksikan membunuh sekurang-kurangnya 30 mangsa di sekurang-kurangnya 7 buah negeri dalam tahun 1970-an. Ted Bundy telah menipu ramai orang termasuk polis yang tidak mengesyakinya. Wanita-wanita yang dimanipulasi, istrinya yang dinikahinya selepas ditangkap. Malah dia sendiri berkata, "Saya adalah anak haram yang paling kejam pernah anda semua temui." Ted Bundy atau nama sebenarnya Theodore Robert Cowell dilahirkan pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont. Ibunya bernama Eleanor Louise Cowell dan bapaknya tidak diketahui. Untuk mengelakkan sebarang kesulitan, dia dibesarkan oleh nenek dan datuknya yang kejam sebagai anak mereka sendiri. Lebih buruk, Ted mempercayai bahawa ibunya merupakan kakak kandungnya. Ted dan ibunya sering dipukul datuknya, menyebabkan mereka melarikan diri ke Washington dan tinggal bersama sepupunya ketika Ted berusia 5 tahun. Di sana, Eleanor bertemu dan berkahwin dengan seorang tukang masak hospital, Johnny Bundy, yang secara rasminya menjadikan Ted sebagai anak angkat. Ted tidak menyukai bapa tirinya itu dan mengatakan bahawa dia merupakan seorang yang tidak bijak dan bergaji rendah. Tak banyak yang diketahui mengenai zaman kanak-kanak Ted. Walaupun Ted menyifatkan dirinya sebagai seorang yang menyendiri dan suka mengintip wanita pada waktu malam, namun ramai yang mengenali Ted dari sekolah menengah menggambarkannya sebagai seorang yang terkenal dan sangat disukai. Ted Bundy menamatkan sekolah menengah pada tahun 1965 dan selepas mendaftar di University Puget Sound sebelum berpindah ke University Washington, dia kemudian berhenti seketika daripada belajar pada tahun 1968, namun kembali ke college dalam jurusan psikologi. Ketika Ted berhenti belajar untuk seketika, dia pulang ke kampung halamannya di mana dia mengetahui buat kali pertamanya bahawa wanita yang dianggap sebagai kakaknya adalah ibu kandungnya. Sekembalinya Ted ke University Washington, dia bercinta dengan Elizabeth Clover yang bekerja sebagai setiausaha di Kolej Perubatan kampus tersebut. Elizabeth adalah antara 4 orang yang melaporkan Ted sebagai suspek dalam pembunuhan di Northwest Pacific. Pada tahun 1973, Ted diterima masuk ke University Puget Sound dalam jurusan undang-undang.
Tetapi selepas beberapa bulan, dia berhenti menghadiri kelas. Ketika inilah kehilangan wanita yang pertama bermula. Serangan pertama Ted Bundy pada bulan Januari 1974 bukanlah pembunuhan sebenar. Sebaliknya, serangan terhadap Karen Sparks, seorang pelajar dan penari berusia 18 tahun di University of Washington. Ted memecah masuk ke apartemen Karen dan memukulnya sehingga tidak sadarkan diri. Serangan tersebut membuatkan Karen berada dalam keadaan koma selama 10 hari dan mengalami kecacatan kekal. Mangsa Ted yang seterusnya yang juga merupakan mangsa pembunuhan pertama adalah Linda Ann Healy, pelajar University Washington. Sebulan selepas serangan pertama terhadap Karen Sparks, Ted memecah masuk ke sebuah apartemen pada awal pagi, memukul Linda sehingga pingsan dan membawanya masuk ke dalam kereta Ted. Sejak itu Linda tidak pernah lagi dijumpai. Namun beberapa tahun kemudian serpihan tengkoraknya dijumpai di salah satu lokasi di mana Ted membuang mayatnya. Selepas itu terus menjadikan pelajar perempuan di kawasan tersebut sebagai sasaran. Taktiknya yang biasa adalah menumpangkan pelajar wanita yang muda atau menghampiri wanita dengan memakai anduh lalu meminta tolong mereka memasukkan sesuatu ke dalam keretanya. Jika terpedaya, Ted kemudiannya akan memukul mangsanya sehingga pingsan sebelum mengikat, merogol dan membunuh mangsanya. Mayat tersebut kemudian akan dibuang di kawasan hutan yang terpencil. Namun mayat-mayat tersebut tidak ditinggalkan begitu sahaja. Kadangkala Ted akan melewati tempat-tempat pembuangan mayat tersebut untuk melakukan hubungan seks bersama mayat yang mereput. Dalam beberapa situasi, Ted akan memotong kepala mangsanya dan menyimpan tengkorak di dalam apartemennya. Ted juga tidur bersama tengkorak tersebut. Dalam tempoh 5 bulan berikutnya, Ted telah menculik dan membunuh 5 lagi pelajar di Northwest Pacific. Mangsa-mangsa tersebut adalah Donna Gail Manson, Susan Elaine, Roberta Kathleen, Brenda Carol Ball, dan Jurgen Hawkins. Berikutan kehilangan yang begitu kerap ini, pihak polis meminta siasatan besar-besaran dilakukan dan meminta beberapa agensi kerajaan yang berlainan untuk membantu mencari mangsa-mangsa yang hilang. Salah satu daripada agensi tersebut adalah Jabatan Perkhidmatan Kecemasan Washington, tempat di mana Ted bekerja ketika melakukan jenayah tersebut. Di situ Ted bertemu dengan Caroline Boone di mana dia menjalinkan hubungan cinta untuk beberapa tahun ketika pembunuhan terus berlangsung. Oke guys, kisah penangkapan Ted Bundy akan saya bahas di part 2 kerana video ini agak panjang. Jangan lupa ditonton kisah Ted Bundy si pembunuh wanita part 2 ya guys. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.